Respon tadi, saya ingat itu hanya cadangan sajalah, selari dah dengan apa yang saya sebut. Apa sajalah. Memang dulu pun Dr. sebut saya belum jadilah kenapa PAS tak boleh masuk dalam grup UMNO tarik ahli. Ini idea memang dah lama. Ini sebenarnya adalah idea-idea orang-orang yang seperti Dr. Yusuf yang duduk di universiti, orang pertengahan, profesor-profesor, dan untuk maklumat tuan-tuan. Selepas selesai muktamar PAS, saya bertemu dengan salah seorang penasihat besar Datuk Seri Najib Tun Razak. Tak sebut nama lah kan, Tun Razak je lah. Dan dia menyampaikan hasrat dia. Dia kata, bagi dia melihat inilah masanya PAS boleh ganti UMNO. Bagi dia sendiri tak ada harapan dah. Sebab nasihat dia pun tidak pakai lah. Pakai nasihat orang lain, the man. Ingat tak pakai lah. Jadi apa namanya, dia melihat ini ruang untuk PAS, untuk orang UMNO beralih kepada. Itu satu kata-kata yang bagi saya semangat yang besar daripada orang yang bukan penyokong PAS. Dia adalah penyokong UMNO tegak, tapi menjadi penasihat dan melihat apa yang berlaku sekarang dalam masyarakat, bagaimana reaksi orang Melayu. Tapi disebut selepas berakhir muktamar, selepas adalah yang disebut pembersihan dalam PAS. Cuma saya nak sebut sekitar UG tadi ya. Tuan-tuan, UG maknanya Unity Government, kerajaan perpaduan, yang disamajugakan oleh mereka-mereka yang berniat jahat dengan PAS masuk UMNO. Sedangkan bukan begitu. Idea UG kalau lepas lah, kita ambil terasa agree. Kalau dipraktikkan pada ketika itu, kebarangkalian PAS sudah boleh menguasai negara dan UMNO lingkup lama. Sebab konsep UG ialah kerajaan tanpa pembangkang. Maknanya ketika itu semua orang berdamai, tidak ada peperangan politik. UMNO kena iktiraf kewujudan kerajaan Kedah yang diperintah oleh PAS, mengiktiraf kewujudan negeri Terengganu, negeri Kelantan diperintah oleh PAS, mengiktiraf Pulau Pinang diperintah oleh DAP bersama dengan PKAP dan juga gabungan dengan PAS, juga Selangor, dan kita iktiraf negeri yang mereka perintah. Dia catat senjata 5 tahun. Maka di kala itu negeri Kedah akan dapat bajet seperti mana hak yang patut dia nikmati. Kelantan pun sama, Pulau Pinang pun sama, Perak pun sama, Selangor pun sama. Kalau itu yang berlaku, maka dia akan bagi ruang untuk kerajaan PAS, DAP, PKAP untuk tunjukkan model pemerintah yang baik pada rakyat. Dalam keadaan tentu kita akan tahu apa dia akan berlaku dengan negeri UMNO. Negeri UMNO dia macam tu lah, habis sekarang tak berubah. Maka kalau itu yang boleh kita tunjuk kepada rakyat dan 5 tahun, percayalah, masuk PRU seterusnya, berlawan balik antara parti, UMNO akan ikut. Tapi oleh kerana telah diberi fahaman yang salah kepada Tuan Guru Nik Abdul Aziz oleh orang yang sekitar dia pada ketika itu, dikatakan Tok Guru nak buat jadi, nak bawa orang PAS masuk UMNO. Mengamuklah Tok Guru. Dan baik yang Tok Guru jadi ni tuan-tuan, dia ambil sikap mengalah. Tak apalah, dia balik daripada UK, masa dia ni duduk kat UK, turun ke Batu Lebang, dah ambil dia kat airport, waktu temuan. Saya kata kat Tok Guru tahun 2008, saya kata Tok Guru, jangan tarik balik idea UG. Bagi peluang kami di peringkat pimpinan pertengahan untuk membentangkan paper seluruh Malaysia menjelaskan apa itu UG. Saya bersedia. Kata Tok Guru, tak apalah, mungkin orang tak faham sekarang, barangkali orang faham satu ketika nanti. Cikgu Pak kata, tak apalah, tak kira tersalah. Sebab untuk Guru Jatuh Nik Aziz lah, tutup cerita. Jadi kita ambil keputusan untuk tarik balik idea tu. Itu realiti yang berlaku. Tapi itu idea yang sangat bagus. Selepas PRU ke-13, bila UMNO masih tak mampu nak bangkit, UMNO cuba hantar orang untuk minta PAS bergabung dengan UMNO, buat kerajaan bersama, nak tawarkan menteri. Tu kata apa? No, tidak. Ini bukan masa UG pun tidak, apa pun tidak. Ini masa kita lawan UMNO. Walaupun dia pujuk banyak kali, tak ada. Kita dah tawar UG dulu. Kita dah gagal, tak apa, selesai. Sekarang
kita tunggu PA dia akan datang. Beberapa kali mereka hantar wakil untuk menolak. Tak hirau, tak mau jumpa pun wakil. Tak mau jumpa, kawan tengah tak mau jumpa langsung. Tapi ada orang yang cuba melobi. Saya kena sebut kat sini lah. Yang melobi itu ialah Anwar Ibrahim, yang pujuk Tok Guru supaya terima tawaran UMNO untuk buat kerajaan bersama semua sekali. Tidak, tak boleh. Bukan masa ni. Ikut sumber UMNO kata pikat kita, tapi UMNO kata kami buat syarat nak boleh bagi PAS sekali. PAS tak apa, itu mesti UMNO. Tak pula UMNO pun ketipu, suka dia. Tapi yang confirmnya Anwar yang pujuk Tok Guru. Benda ni Tok Guru pernah sebut dalam mesyuarat Pak Pusat, menegaskan Anwar pujuk saya. Tapi hak ni orang tak geger lah. Ya, ni kena faham cerita asal usul macam mana. Ya, cerita Husam, cerita kecil lah. Kita ada saksi sangat ramai lagi. Tak ada hasrat PAS masa UMNO, tak ada. Kita nak PAS ganti UMNO. Datuk Husam ni pula tuan-tuan, maaf saya sebut lah, sebab dia duduk geger, dia kata ke PAS macam sangat. Tahun 2008 Datuk Husam jumpa saya di Sungai Merak, nak beli tanah depan rumah saya. Tanah tu saya nak beli. Tanah tu harganya dalam 6 juta. Saya kata saya nak beli untuk saya. Dia kata bika anak kita nak buat untuk makan PAS. Okey, tak apa, Datuk nak untuk makan PAS, saya suruh depan rumah saya, Sungai Merak. Saya pun lepaskan dia. Kemudian masuk muktamar di Perak, Ipoh. Husam pun isytihar di Ipoh. Kita telah beli tanah Sungai Merak, kita akan buat bangunan markah PAS begini, apa. Oh, saya dengar dengan penuh hati berbunga. Seronoknya lah, aku ada saham rupanya. Alhamdulillah, aku ada saham rupanya. Tapi pada itu ada orang dia tanya, dia kata, Ustaz, tanah yang hari itu kita bincang boleh Ustaz dia balik lah. Dia pun dia pula, dia lawat, dia balik lah. Kita nak beli. Kan Datuk Ustaz sebut dah beli. Tak beli lagi Ustaz. Tak beli lagi. Tak beli lagi. Dah isytihar beli. Tak beli lagi. Tak apalah, saya ni anak umai, bukan benda besar pun. Tak apalah. Saya jumpa balik tuan tanah, tanya je, tanah tu macam mana? Saya dah jual kat awal lah Ustaz. Dah kata tak nak tanah tu. Datuk Ustaz datang dia berkata Eddie senyap je, tak ada respon. Saya jual. Saya pun bagi tahu balik kepada wakil Datuk Ustaz, tak lah, memang tak ada jual. Jadi selesai. Datuk Ustaz terpaksa usahakan tanah lain. Maka dia usahakan tanah kedua di Sungai Merak juga di belakang rumah saya. Saya ada 2 rumah, saya ada 2 rumah, 18 hektar. Nak beli tanah tu isytihar. Dan masuk muktamar pun isytihar lagi di muktamar. Tanah tu dibeli. Rupanya tak beli juga. Hak yang kedua. Pindah pula ketiga tu, pergi ke Wetland. Wetland pun tak selesai juga. Saya sebagai timbalan lajnah untuk membina markas, tak selesai tanah tu. Panjang cerita, saya malah cerita panjang. Kalau ada ruang debat, saya habiskan dia. Tak boleh nak cerita benda ni, tak ada masalah. Saksi hidup ada lagi ni. Jadi tuan-tuan, ini saya nak bagi contoh apa yang pernah berlaku pada saya sendiri. Jadi kalau itu berlaku pada saya, pengalaman peribadi saya sendiri, jadi nak cerita hal lain tu, maaf kata lah, maaf kata. Baik, cuma saya nak sebut sikit tentang apa yang disebut oleh sahabat tentang apa dia alternatif GST. Kita di peringkat pusat penyelidikan PAS dan kerjasama lajnah ekonomi, saya sebagai pengurus